اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 5, baris yang ke-13 daripada atas. Muka surat 5, baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahui akan dia atas jalan tafsil, iaitu barang yang wajib diketahui akan dia atas jalan tafsir 13 sifat atau 20 sifat. 13 atau 20 ni atas khilaf yang lagi akan datang bicaranya. Dan kaul yang rajih yang kuat dalil itu kaul yang pertama, pandangan yang pertama, iaitu 13 sifat. Dan 7 yang tinggal lagi itu, kalau 20, hak rajihnya 13, lagi baki 7. Wajib diketahui akan dia atas jalan ijmal, tiada harus dinafi akan dia akan 7 tu dengan ijma', kerana ia hak 7 tu setengah daripada segala perkara kamalat, perkara kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, sifat kesempurnaan bagi Allah yang amat banyak, yang tidak meliputi dengan dia melainkan Allah yang terdahulu, yang mana wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang akan sifat-sifat Allah. Sebab terdahulu permulaan agama adalah ma'rifatullah. Permulaan agama adalah mengenal Allah, yang mana Nabi menyampaikan agama permulaannya adalah bawa kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaan Nabi menyampaikan agama ketika berada di Mekah adalah untuk mengenal Allah, beriman dengan Allah dan beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Jadi permulaan agama mengenal Allah dengan bahawa mengetahui dan berpegang kejap di hati kita akan sifat-sifat Allah. Kemudian sifat-sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga. Jadi permulaan agama mengenal Allah dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat Allah.
Dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya kita mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, atas jalan borong, kasar, ataupun atas jalan umum gitu jelah. Satu laginya nak masuk ni pula atas jalan tafsil. Tafsil ni secara terperinci, secara detail, secara satu-satu. Jadi kita ni sebut ijmal, tafsil berulang kali dah. Satu secara ijmal, satu secara tafsil. Yang terdahulu kita beriman dengan sekalian malaikah secara ijmal dan secara tafsil. Beriman dengan sekalian kitab secara ijmal, secara tafsil. Beriman dengan sekalian rasul secara ijmal, secara tafsil. Dua peringkat. Secara ijmal, secara ringkas, malaikat hamba Allah yang paling besar, yang paling banyak. Jumlah banyaknya hanya Allah yang mengetahui. Kita beriman sekalian itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan sekalian kitab, banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman sekalian secara ijmal. Ramai rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Ramai-ramai tu kita beriman belaka. Mereka adalah Rasulullah secara ijmal. Secara satu-satu, malaikat hak 10 tu. Hak tu cara satu-satu. Kalau kita agak secara satu-satu hak 4 tu. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Tu secara satu-satu. Tu tafsir dia panggil. Hak Rasul 25, tu cara tafsir lah tu. Secara seorang-seorang lah. Hak Rasul 25 tu wajib kita mengetahui dan beriman secara seorang-seorang. Rasul 25, Rasul ramai. Hak ramai tu kita beriman secara ijmal. Kesemua mereka adalah Rasulullah yang dilantik oleh Allah, yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul. Hak ramai-ramai kita beriman belaka. Tapi beriman secara tafsir hak Rasul 25. Kena kenal seorang-seorang hak 25. Dia ada dua peringkat. Ijmal secara ringkas, tafsir secara terperinci. Sekarang ni kita nak masuk pula mengenal Allah, mengenal sifat Allah. Mengenal sifat Allah secara ijmal, secara tafsir. Kemudian mengenal akan sifat-sifat Rasul. Gitu juga secara ijmal, secara tafsil. Hak kita duk ngaji sifat Rasul 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu secara satu-satu tu nak kenal Rasul. Tapi Rasul ni manusia, pilihan Allah. Takkanlah ada 4 tu je sifat dianya. Jadi sifat kamal basyari, sifat sempurna nisbah seorang manusia di Rasul, pilihan Allah ni banyak. Dah banyak-banyak tu kita beriman secara ijmal. Rasul pilihan Allah pastilah di kalangan manusia yang sempurna nisbah sifat, manusia yang sempurna nisbah kejadian. Tidak ada Rasul yang cacat. Dan Rasul sempurna nisbah keturunan. Tu. Mana sempurna segala-gala nisbah seorang manusia. Sebab keturunan ni penting juga. Faham tak? Keturunan ni penting jugalah. Kalau kita orang kemudian ni ada kedudukan pun, kalau hak sebelum tu hak jenis gitulah, adalah kekurangan di situ. Tapi dia tidak membabitkan orang kemudian, tapi ada kekurangan di situ. Rasul tak ada kekurangan, keturunan pun tak ada di Rasul. Mana hak belah atas tak belah atas. Hak belah bawah tu cerita lain lah pula. Hak belah atas sebab hak belah bawah ni hak kemudian. Hak mari ni mari daripada mana? Mari daripada ibu bapa pencuri. Hak bawah ni cerita lain pula. Hak atas maknanya
Rasul sempurna segala-gala segi nisbah seorang manusia, sebab Rasul manusia bukan Tuhan. Ada. Barulah pergi kepada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu secara tafsil. Jadi maknanya sifat Rasul bukan 4. Ni nak cerita sifat Allah Ta'ala ni. Yang terdahulunya secara ijmal wajib kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, dan kita wajib berpegang maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Pegangan kita Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, pegangan kita maha suci Allah daripada sifat kekurangan, berdalilkan ada makhluk ini. Ada. Selesai hak situ. Ni nak masuk secara tafsil. Kita nak mengenal Allah, mengenal sifat. Kalau mengenal sifat secara ijmal gitu tak kena molek hak secara ijmal, hak banyak-banyak tu, berapakah dalam hak banyak-banyak tu? Kita nak kena mengetahui dan berpegang secara detail molek. Satu sifat. Hak tidak terhingga banyaknya kita pegang secara ijmal. Tapi nak kena jugalah. Hak mesti kita kena tahu. Hak mesti kena tahu secara satu tu. Tak padang dengan secara ijmal. Macam tadilah Rasul tak padang secara ijmal. Rasul pilihan Allah, pastilah di kalangan manusia yang sempurna. Padang gitu nak kena pula hak khusus. Samalah kita beriman dengan sekalian malaikat. Tak padang sekalian itu saja. Khusus pula khusus. Khusus Jibril, Mikail, Israfil, gitu. Beriman dengan sekalian kitab kita berimanlah. Tapi cara khusus kena sebut pula. Kita beriman dengan sekalian Rasul. Kita berimanlah. Tapi kena sebut khusus pula. Hak Rasul 25 tu. Sebab Rasul 25 tu kena sebut khusus. Sebab nama disebut dalam Quran hak 25 ni. Rasul ramai. Tapi hak disebut dalam Quran 25 ni. 25 ni tak padang. Beriman secara umum gitu. Kena secara khusus. Kena secara satu-satu. Jadi kita nak mengenal Allah ni kena tahu jugalah sifat-sifat kesempurnaan Allah secara khusus, secara satu-satu. Secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Ni nak masuk secara tafsil. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, mana barang yang wajib diketahui akan dia, akan setengah daripada sifat kesempurnaan atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu, iaitu 13 sifat atau 20 sifat. Ini dalam kitab Faridatul Faraid. Jadi yang kitab Faridatul Faraid ni comellah daripada secara mula-mula mengenal Allah. Apa makna mengenal Allah? Mengetahui akan sifat Allah. Dan sifat Allah tu banyak mana? Sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya. Cari ijma' tu. Lepas tu nak kena pegang cara satu-satu. Yang hari ni 13 ataupun 20. Ini aturan dalam kitab Faridatul Faraid. Tetapi kalau kita buka kitab kecil-kecil, reka-reka, bermula sifat Allah ialah 20. Dia gitu. Kan kata? Bermula sifat Allah ialah 20. Dalam setengah-setengah kitab dia ayat gini, dan setengah daripada sifat Allah ialah 20. Dia gitu. Setengah sifat Allah. Ada setengah kitab tak ada setengah-setengahnya. Bermula sifat Allah ialah 20. Gitu je. Kalau tidak jadi salah faham tu. Berfahaman bahawa sifat Allah setakat 20 je. Salah faham tu rekah sangat kitab. Tak ada timbul salah faham dah, kitab kecil. Cerita cara rekah je lah. Lepas tu kalau orang baca tu nak ajar tu salah faham. Tak tauhid, tak boleh nak baca. Dia kena belajar, kena berguru. Tak boleh nak baca sendiri. Tak? Dah kitab kecil, dia cerita kecil lah. Ni kitab Faridatul Faraid. Ni bukan kitab besar pun. Kitab besar sikit daripada kecil je. Besar sikit daripada kecil.
Naik sikit lagi ada cerita secara kemas sikit, secara panjang sikit. Tapi kalau kitab tu kecil, cerita secara kecil lah. Kalau kecil benar kok 20 sifat Allah. Yang pertama wujud, yang kedua kidang, yang ketiga bakak, gitu je. Sifat Allah 20. Dah buku kecil-kecil nak ajar ke budak-budak. Lepas tu kita tukar nak ajar ni tak boleh pakai buku tu. Dia sama je, bukan ilmu tauhid, ilmu fiqh pun sama. Buku kecil-kecil je dia cerita. Lepas tu orang mengajarlah kena huraf. Orang ajarlah kena huraf. Tak? Lepas tu kalau orang mengajar dia tak reti, tak pandai, tak boleh mengajar tak reti, tak pandai. Ni ilmu tauhid ni pula ni jangan nak terateh-teh, nak cuba-cuba. Selama kini duk baca fiqh je, nak terateh baca tauhid ketek Dan ngaji molek dah tauhidnya, tak berapa ngaji mana. Jangan. Tak boleh nak teh-teh ni. Sebab tu timbul orang bawa, dia kata sifat Allah 20 je. Ni. Hak teh ni. Hak terang nak mengajar ni. Dia kata sifat Allah 20 je. Sifat kesempurnaan bakal 20 je. Tapi aja 20. Dah 20 tu kan. Sifat Allah 20. 20 lah. Apa benda lebih-lebih? Apa ni? Sifat Allah 20 je. Orang yang anti sifat 20, orang yang anti sifat 20, dia katalah ada ke sifat Allah 20? Dia kata salah tu. Memang salah lah kalau kata sifat Allah 20 je. Dia kata apalah orang ni, sifat Allah 20 je. Mana dia menyalahkan kepada orang tu memang salah, bukan sifat 20 yang salah. Jadi dia anti sifat 20, dia dengar hak sifat 20 hak salah. Bila dia menyalahkan hak salah, dia memang tu salah. Apa sifat 20 dia kata, sifat 20 je. Tapi dia kata ada hak cerdik sikit, dia kata. Ada cerdik sikit. Hak cerdik banyak dia lah. Yang ni cerdik sikit. Hak cerdik sikit, sifat Allah bukan 20 je. Sifat Allah banyak. Tapi hak wajib kena tahu 20. Betul lah tu. Tapi hak cerdik sikitnya dia kata ni. Lepas tu hak lain tu sunat orang kali. Barulah cerdik sangat. Barulah dia cerdik sangat. Mula-mula dia nak kata ke sifat 20. Ada ke sifat Tuhan 20 je. Memang salah aja gitu. Tapi dia kata ada hak ngajar 20 hak cerdik sikit. Sifat Allah bukan 20. Sifat Allah banyak. Tapi hak wajib tahu 20. Hak cerdik sikit ni. Hak cerdik benar dia lah. Hak lain tu barangkali sunat, barangkali. Cerdik benar lah dianya. Mana sunat? Wajib kita mengetahui dan berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Wajib. Mana ada sunat-sunat? Maknanya nampaklah dia tak reti sifat 20. Tapi dia nak menyalahkan sifat 20. Hak dia kata mula-mula tu salah, sifat Allah 20 je memang salah. Lepas tu ada pula kata sifat Tuhan banyak, wajib tahu 20. Hak baki tu sunat adaknya. Ni. Wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal. Wajib. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi kitab ni terang sikit lah. Daripada hak ijmal macam mana. Ni baru masuk secara tafsil. Secara terperinci. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan. Di hadapan tu 13 ataupun 20. 13 ataupun 20. Setengah daripada sifat kesempurnaan. Di hadapan iaitu setengah daripada sifat kesempurnaan itu 13 ataupun 20. Setengah di sini bukan setengah dengan bahawa bahagi 2. Kalau setengah bahagi 2, kalau 13 ke semua 26.
Kalau 20 ke semua 40. Setengah ni sebahagian. Sebahagian pula nak cerita kan 13 ke 20 ke, daripada jumlahnya sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Nak kata warna tu setengah tu. Kalau kata 13 ataupun 20 daripada jumlahnya 1000. Tu pun bagi apa? Sebagian kecil dah tau. Sebagian kecil. Dah jumlah semua 1000. Setengah 13 ataupun 20 daripada 1000. Tu pun panggil sebagian kecil je. Sekarang ni sifat kesempurnaan Allah bukan 1000. Bukan 1,000,000. Bukan 1 bilion. Bukan 1 trilion. Tidak terhingga bilangannya. Jadi 13, 20 ke? Nak kata ke mana? Nak kata sebahagian kecil. Bolehlah nak kata gitu. Tapi kena faham ni. Jangan faham pula setengah ataupun sebahagian kecil 13 ataupun 20. Sebenar ada 10,000 orang kali, 100,000 orang kali. Jangan lupa lepas dah. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Jadi 13 ataupun 20 ni tak apalah, setengah pun setengah lah. Kita fahamlah dengan makna sebahagian. Sebahagian pun dah faham molek ni. Sebab kita sebut sebahagian ni ada sakatan tau. Kalau kata 13 sebahagian daripada jumlah 1000. Boleh lah kata. 13 sebahagian dari jumlah 1000 mana apa? 1.3. Berapa panggil? 1.3%. Itu sebahagian kecil lah tu. Tu kalau 1000. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Setengah ni sebahagian kita faham lah. Kata setengah pun tak apa. Tapi bukan setengah bahagi dua ni. Sebab sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu. Hak setengah ni barang yang wajib diketahui akan dia atas jalan tafsir. Barang ni sifat-sifat yang wajib diketahui akan dia akan setengah daripada sifat kesempurnaan atas jalan tafsir. Hak terdahulu atas jalan ijmal. Hak ni hak sifat yang wajib kita ketahui atas jalan tafsir, iaitu 13 sifat atau 20 sifat. Ni wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsir. Hak terdahulu wajib mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal. Ada dua peringkat ni. Hak ni wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsir. Berapa semua sekali? Iaitu setengah daripada sifat kesempurnaan tu 13 sifat atau 20 sifat. 13 atau 20. Kita bunyi 13 atau 20 ni jadi keliru pula dah kitanya. 13 hak mana? 20 hak mana? 13 tu hak 20 tu lah. Tapi sampai setakat kalam kaunuhu tu, hak tu masuk dalam ijma semula. Masuk dalam ijma semula. Hak tidak terhingga banyak tu. Faham tak ni? Hak 20 tu tafsir. Kalau 13 tafsir, baki 7 ni kena masuk hak asal, hak ijma. Hak 7 ni setengah daripada sifat kesempurnaan juga mengetahui dan berpegang secara ijmal. Secara satu-satu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman ni wajib tak kena tahu satu-satu. Tak wajib. Cukuplah kaunuhu ni sifat kesempurnaan bagi Allah mengetahui secara ijmal. Tak masuk secara tafsir satu-satu. 13 padang. Tapi kita memulai dengan 13, barulah 20. Sebab terdahulu dalam kitab Faridah sudah beritahu. Syekh Ahmad mengatakan bahawa jalanan kitab Faridatul Faraid ni jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Asy'ari, sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang adalah 13. 13 je. Jadi dipengaruhilah dengan jalanan Imam Asy'ari, iaitu 13. Iaitu 13 sifat atas jalanan
Imam Asy'ari. Kita Asy'ari Maturidi. Jangan lupa nama tu. Kita tak pun nak kenal Asy'ari Maturidi ni. Kita duk kenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Tu fiqh. Itu imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam fiqh. Asy'ari Maturidi, Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid. Imam Ghazali, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, itu Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu tasawuf. Kemudian mereka menjadi imam-imam mazhab ni, mereka yang isytihar diri. Mereka yang tubuh pertubuhan mazhab Syafi'i, gitu. Daftar di ROS, gitu. Dah. Imam-imam fiqh ke, imam tauhid ke, imam tasawuf ke, orang ulama-ulama kemudian yang mengikuti mereka, maka mereka tertonjol sebagai imam. Bukan mereka yang melantik, sayalah imam. Imam Syafi'i kata sayalah imam. Tidak. Tapi Imam Syafi'i punya ilmu akhir diikut oleh ulama-ulama muktabar yang lain, maka Imam Syafi'i lah menjadi ikutan. Kemudian hak timbul Imam Asy'ari Maturidi ni kurung yang keempat. Awal kurung yang keempat, akhir kurung yang ketiga. Kenapa timbul hak mazhab tauhid kemudian? Di akhir kurung yang ketiga, di awal kurung yang keempat. Kenapa pada masa Imam Syafi'i kurung yang kedua tak timbul pun hak imam-imam tauhid ni? Sebab di 3 kurung yang pertama, hak yang dipanggil Ad-Dauruz Zahabi, pusingan keemasan, 3 kurung yang pertama yang telah dijamin oleh Nabi. Nabi kata afdalul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, au kama qala. Nabi kata selebih-lebih kurun aku. Nabi kata kurun yang pertama 100 tahun, kemudian kurun yang mengiri kurun aku, kurun yang kedua, kemudian kurun yang mengiringi kurun yang mengiri kurun aku, kurun yang ketiga. Setengah mengatakan pula kurun Nabi dan sahabat. Kurun yang kedua, kurun tabi'in. Kurun yang ketiga, kurun tabi'in. Itu setakat 2 kurun je lah jadi. Tapi yang masyhurnya 3 kurun yang pertama. Ni pusingan keemasan. Dalam bab tauhid tak ada imam-imamnya. Sebab apa? Solid masa tu. Solid. Satu jalan je bab pegang solid. Tak ada kata ni akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Hanafi lain, akidah Imam Hanbali lain. Tak ada, dia sama je. Maka tak timbul lah siapa yang tertonjol sebagai imam dalam tauhid. Tak timbul. Sebab apa? Sebab tak ada pertikaian. Mula keluar dah tu daripada kurung yang kedua ketiga, mula keluar. Tapi tak timbul mana? Tak ada ni. Hak timbul masa tu adalah perbezaan pandangan berkaitan dengan hukum fiqh. Imam Syafi'i berpandangan seumpama ni, Imam Maliki berpandangan seumpama ni, Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan seumpama ni. Berbeza pandangan dalam bab furu' agama, fiqh, cabang-cabang agama. Bab usuluddin tak ada. Bab usuluddin tak ada. Bukan kata masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in pun tak ada pertikaian dalam bab pegangan. Solid. Ada ni. Solid dalam bab pegangan. Sebab tu tak timbul imam-imam. Habis kurung yang ketiga, masuk kurung yang keempat. Masa tu pada masa pemerintahan Abbasiyah ni, jadi ni wilayah panggil apa? Yang duduk di bawah kerajaan Islam sudah jadi meluah. Kau luah pada masa pemerintahan Abbasiyah.
Jadi yang masuk kepada Islam ni bukan lagi di kalangan orang Arab yang memahami ayat Al-Quran, mereka di kalangan orang Ajam. Satu Arab, satu Ajam. Ajam ni siapa? Kita lah Ajam. Kita bukan berbangsa Arab. Bukan berbahasa Arab. Jadi Quran hadis ni bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita. Jadi yang masuk Islam ni bukan lagi di kalangan orang Arab yang memahami Al-Quran, yang mana terdahulunya ummah Islam pegangan bukan kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Ummah Islam pegangan mereka pada masa itu adalah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis solid masa itu. Kemudian ni lah, bila yang masuk Islam bukan lagi orang Arab, kemudian orang-orang kafir yang memeluk agama Islam ni, dia ada macam-macam ni ajaran kafir dia tu. Tak sama dah. Jadi macam-macam pesing lah. Kan tak? Kan ada setengah-setengah negeri kan, setengah tempat kan agama kafir dia tu. Beratus dia punya perbezaan. Ni kafir gini, ni kafir gini, ni kafir gini, ni kafir gini. Bagai-bagai kafir. Kan tak ni? Bagai-bagai kafir. Jadi hak masuk Islam ni bagai-bagai, yang mana mereka pula sudah tidak memahami ayat Quran sebab bukan bahasa mereka. Ketika itulah keluarlah bagai-bagai firqah, pahaman-pahaman yang terpesong. Maka ketika itulah tertonjolnya Imam Asy'ari, tertonjolnya Imam Maturidi yang membenteras akidah-akidah yang terpesong. Ke mereka ni pula akhirnya diturut oleh imam ni, ulama-ulama tauhid yang lain. Maka terangkatlah mereka sebagai imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tauhid, Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Tapi kalau tak faham ditanya pula, kalau gitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, dan Imam Syafi'i kita bukan Ahlussunnah lah. Dia salah faham pula kau tu. Hak tu di awal, di 3 kaum pertama tak ada apa-apa situ. Hak timbul ni kemudian. Jadi mana hak Ahlussunnah wal Jamaah? Sebut kata Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab akidah, pergi kepada jalanan Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kemudian Imam Asy'ari pekahnya mengikut Imam Syafi'i. Imam Maturidi pekahnya mengikut Imam Hanafi. Tapi mereka tertonjol dalam masalah tauhid pada masa mereka. Tadilah pada masa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, waktu tetap dah buat pegangannya. Cuma sekarang timbul. Jadi perlu sebut kata Imam Asy'ari, Imam Maturidi, kaedah sifat dia ditambah. Akhir dia pun nak bawa akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata. Jadi kita ni bunyi kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kita teruja. Dalam muka ni kita tak ngaji akidah Imam Syafi'i, kita tak ngaji akidah Imam Ahmad bin Hanbal, kita dah ngaji akidah Imam Asy'ari Mazhab. Ni baru ya ni. Molek. Kenapa jadi seumpama tu? Kenapa nak lari daripada hak Asy'ari Maturidi? Kita mau terima ni. Dia nak ambil hak Imam Syafi'i, Imam Maturidi. Siapa guru mereka yang bawa mereka pada akidah Imam Syafi'i? Siapa guru mereka yang bawa akidah mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Mereka membaca sendiri. Ni. Mereka membaca sendiri. Adapun kita berakidah dengan akidah Asy'ari Maturidi ni daripada guru, dia tak putus guru tauhid ni. Sampai pada Imam Asy'ari sendiri, sampai ke Imam Maturidi sendiri, naik pada kurung yang ketiga, kurung yang kedua, kurung yang pertama, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah. Adapun hak nak mendakwa kemudian ni daripada bacaan mereka. Mereka membaca ni akidah Imam Syafi'i, ni akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Bacaan mereka, apa yang mereka baca bertepatan dengan kehendak Imam Syafi'i, dengan kehendak Imam Ahmad bin Hanbal, akidah mereka. Sebab mereka ni tambah sangat Asy'ari Maturidi ni, sebab tak join dengan mereka. Mereka nak Tuhan duduk atas langitnya. Itu je sekaranya. Tak boleh pegang Allah duduk atas langit tu. Dia nak talak Asy'ari Maturidi ni.
Lepas tu, siapa yang berpegang Allah duduk atas langit? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpegang Allah duduk atas langit. Dah lah dibawa akidah tu terpesong, difitnah pula pada imam-imam muktabar. Ini orang sekarang. Lepas tu di mana ilmu mereka ambil? Bacaan mereka sendiri. Bacaan mereka sendiri. Memang mereka banyak kitab. Kitab boleh beli. Dah. Wali kitab penuh sealmari. Sekali pinjam buka, Allah tak pernah buka orang kali tuang dia. Oh, mak ayah banggalah. Allah anak kita balik ngaji luar. Kena beli satu almari khusus untuk buku kitab. Banyak sungguhlah, aling sungguh. Kena kecek dia anak lah gitunya. Dia minta duit nak beli hak tu lah. Mak pula kata aling. Oh, aling, beli kitab tu aling. Kalau beli kitab tu aling, siapa aling sekali? Gi Kota Baru, gi kedai Japur Rawah. Japur Rawah lah aling sekali. Tengok kedai kitab kedai dia, banyak mana dia? Oh, anak dia kata, ayah aling anak dia, kitab tak pernah buka-buka pun. Itu buka-buka betul membaca sendiri. Lepas tu dia faham ni akidah Imam Syafi'i. Ni akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini beringat lah ni. Dia tak nak pergi tu lah. Nak suruh kata Tuhan duduk atas langit. Nak waktu. Tak boleh waktu dia lari. Orang sekarang ni dia membaca. Ni hak bab ayat mutasyabihah. Dia membaca, tulislah satu buku tauhid, qada dan qadar, buku tauhid, qada dan qadar. Doktor, memang glamour lah, tak sebut nama lah tapi glamour lah. Tajuk qada dan qadar. Lepas tu dia tajuk di dalam, tajuk kecil. Ada satu tajuk tu kudrah Allah, kudrah hamba. Huraian dia apa ni? Kudrah hamba muri bekah dengan kudrah hamba muri bekah. Allah letak kudrah di hamba. Kudrah hamba itulah yang muri bekah. Itu qadariyah. Itulah akidah Imamul Haramain. Dia letak pada Imamul Haramain. Guru pada Imam Ghazali. Tengok. Dari mana tu akidah Imamul Haramain Qadariyah begitu? Tu dia baca sendiri. Lepas tu orang kemudian hurah macam mana? Tu bukan, atau hanya diletak pada Imamul Haramain, bukan Imamul Haramain. Ada setengah pula letak, dia kata Imamul Haramain berpegang bahawa dia hamba memang Tuhan letak kudrah. Itulah hamba ada perbuatan, tapi bukan kudrah tu bekah. Dia kata kudrah tu bekah sendiri. Itu qadariyah. Tapi doktor tu kata itu akidah Imamul Haramain. Tengok. Dia bawa akidah salah, difitnah pun pada Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali. Tengok. Jangan ni orang baca sendiri belakang ni. Orang baca sendiri. Orang jenis baca, ada dia jenis tebah. Jalan hak ada dah tak boleh ni. Jalan hak imam-imam nak siap dah tak boleh. Tak glamour. Turut jalan imam-imam muktabar tak glamour. Dia pun tebah sendiri, salah. Orang pun tegur. Salah tu, dia tebah kat lain pula. Dia tebah pula. Ni buat perumpamaan. Tebah tak boleh ni, jalan hak siap dah tak boleh. Tak glamour lah dia nya. Dia tebah, orang pun tegur. Salah tu. Dia pun salah. Dia pusing ni pula. Tapi hak belakang yang mana dia ikut Dia tebah pula. Jangan ikut pasal ni. Dia sesat, kita pun jadi sesat. Kita ikut jalan hak siap dah. Hak ada kitab-kitab ilmu ulama muktabar kita ikut tu. Hak ni jenis cari ni baca nulis. Baca nulis. Dia pun tebah siap dia tebah. Kau lama kau ni kau dalam semua ni. Salah kau tu kau ni. Hak kau ni pula. Hak tu kan ngikut boleh tahan ah. Ni pasal ni. Kena ingat ni orang dia suka benda-benda yang lain. Kalau sebut kata sifat 13, sifat 20, Imam Asy'ari, Imam Maturidi ni dia kurang. Akidah Imam Syafi'i. Tapi masa tu dah timbullah akidah Imam Syafi'i ke, Imam Hanbali ke, timbulnya akidah ulama salaf. Gitu je.
Sebab akidah ulama salah satu saja. Satu jalan saja, sama saja. Tapi kalau bab fiqh Imam Syafi'i lain. Imam Maliki guru pada Imam Syafi'i tak sama dah. Imam Syafi'i murid dia Imam Ahmad bin Hanbal tak sama dah. Tengok tu. Dekat je tu. Imam Syafi'i murid pada Imam Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i. Tu ni. Hak guru murid ni pun berlainan dah. Berlainan ni hak mana ni? Hak porong agama fiqh. Bab akidah satu. Tak timbul dah. Cuma bila kemudian kurung yang ke akhir kurung ketiga, awal kurung keempat timbul bagai-bagai, maka tertonjollah Imam Asy'ari, tertonjollah Imam Maturidi yang diterima pakar hampir 1000 tahun lebih dah. Diterima pakar seluruh pelosok dunia, diterima pakar oleh ulama-ulama muktabar. Kemudian kita pakar tu lah. Ni hak timbul kediang-kediang ni pula ni hak peseng tambah Imam Asy'ari Maturidi. Tak usah kata apalah. Kadang-kadang mereka ada nama, mereka ada pangkat, mereka orang hak pandai berbicara. Tapi tengoklah atas bawah, agak-agak nak ikut ke dia peseng tu. Tengok atas, tengok bawah. Baru tengok saya gitu nak tengok atas. Tengok tak apa nak percayalah kau ni. Baik saya ikut imam-imam muktabar yang terdahulu. Awak ni dengan dunia pun nampak kelong je kata. Tengok atas, tengok bawah, tengok atas. Saya nak ikut imam muktabar. Sudah. Kalau nak ikut perangai imam muktabar, kita ngaji kitab-kitab. Jadi sekarang macam timbul satu usaha untuk mengelirukan masyarakat. Ada sifat 20 tak ada masa Nabi. Sifat 20 tak ada pada masa sahabat. Sifat 20 tak ada pada masa Imam Syafi'i. Orang kapur dengar, ya sungguh. Sebab sifat 20 ni kurung yang keempat. Padahal pada masa Nabi tak ada belaka. Kitab tafsir tak ada, kitab hadis tak ada, kitab tak ada belaka. Tak ada belaka masa Nabi. Quran pun tak tulis masa Nabi ni. Dihimpunkan kemudian. Apa tu? Kadang-kadang gini je lah. Kalau biasa orang misal Quran dia mudah nampak sikit, orang kita ni berahi ke Quran. Tanya orang tu, masa Nabi ada tak hukum nun mati 5, hukum mim mati ada tak masa Nabi? Mak ada tak masa Nabi? Tanya dia. Ada masa Nabi? Sabda Nabi SAW bermula hukum nun mati ada 5 ada? Ada masa Nabi? Tak ada. Memang tak ada. Tapi ulama yang susung hukum tajwid ini, ulama ambil daripada bacaan Quran hak Nabi lah. Tapi pada masa Nabi tu tak ada lah bubuh hukum nun mati ni ada 5, hukum nun mati ada 3 dah. Tapi ulama ambil mana? Ambil daripada bacaan Nabi SAW. Ulama pun bubuh. Bernama gini, baca dia gini, hukum dia gini. Biar mudah kita orang kemudian. Sama juga. Masa Nabi akidahnya Al-Quran. Pada masa Imam Asy'ari Maturidi, akidahnya Al-Quran. Tetapi disusun kat luar. Susun ujuk, kidang, susun kat luar. Gitu je. Kalau akidah sifat 20 ni bukan akidah Quran. Makna 1000 tahun lebih sesak habis orang Islam. Dan akidah bukan akidah Quran. Akidah rekaan manusia. Jangan main ni pahaman-pahaman gini ni. Dia mengsesatkan, mensyirikkan umat Islam. Golongan-golongan seumpama ni. Sebab tu berlaku pembunuhan umat Islam di Asia Barat tu. Orang kadang-kadang dia kata macam mana boleh orang Islam bunuh orang Islam. Orang Islam yang dibunuh tu pula imam-imam, ustaz-ustaz dibunuh tu. Orang-orang berilmu dibunuh tu. Orang Islam yang bunuh, bukan Yahudi bunuh. Di Asia Barat, di Syria ke di mana ke. Kenapa orang Islam sanggup bunuh orang Islam? Sebab dia anggapan orang Islam tu sudah kafir. Bid'ah sesat. Sebab apa? Asy'ari, Maturidi. Betul-betul belaka tu. Lepas tu dibunuh. Sama juga dengan di Malaysia kita ni. Cuma mereka tak kata. Mereka lontaran seolah-olahnya nak cerita akidah Asy'ari Maturidi bukan akidah Quran. Kalau bukan akidah Quran, akidah apa? Akidah sesat lah.
Tapi tak katalah Asy'ari Maturidi sesat kafir, tak kata. Tapi bukan akidah Quran, bercanggah dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Lepas tu amalan masyarakat kita ni bid'ah sesat, bid'ah neraka, bid'ah sesat. Ni bid'ah neraka. Tujuan apa tu? Akhirnya jadi bunuh mudah-mudah orang Islam. Mari daripada puak-puak seumpama ni lah. Cuma peseng dia je. Tempat mereka ada kekuatan, peseng tu. Tempat mereka tak ada kekuatan, peseng tu. Golongan-golongan yang nak memecah belahkan ummah Islam. Mereka jangan dia nak memecah belahkan ummah Islam. Hidup balah benda kecil-kecil ni kecil. Akhirnya boleh orang belaka. Hidup balah benda-benda pun dah kecil. Benda wirid lepas semayang, benda kunu, benda talqin, benda tahlil. Hidup balah tu je. Lepas tu akhirnya boleh orang belaka orang lain. Ini nak gitu je lah. Jadi kita ni sampai sekarang 1000 tahun lebih dah suruh pusuk dunia. Sifat 20 ni lah. Sifat 20. Kita masih sifat 20 lah. Tapi jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Sifat 20 ni jalanan Imam Maturidi, jalanan Imamul Haramain. Hak sifat 20 ni. Imam Asy'ari sifat 13. Sebab tu timbul pelik sikit tempat kita ni. Dia biasalah. Kalaulah tauhid, kalau pekoh jalanan Imam Syafi'i, biasa tauhid jalanan Imam Asy'ari. Sebab Imam Asy'ari pekohnya bermazhab Syafi'i. Kalau pekohnya bermazhab Hanafi, tauhidnya akan jalanan Imam Maturidi sifat 20. Sebab Imam Maturidi pekohnya bermazhab Hanafi. Tapi kita pelik. Kita pekoh bermazhab Syafi'i. Tapi tauhidnya aliran Imam Maturidi sifat 20. Apa dia gitu tu? Apa dia jadi gitu? Sebab kita pun sebenarnya nak kata Imam Syafi'i pekoh kita, ya ke tak? Berani? Siapakah pekoh bermazhab Syafi'i? Angkat tangan. Berani angkat? Angkat tangan. Saya bermazhab Syafi'i. Apa? Berapa kitab pekoh mazhab Syafi'i yang kamu sudah belajar? Dah, kita dah belajar turut orang. Itu bukan tu mazhab Syafi'i, tu mazhab turut orang. Kita gitu. Tapi tak masalah kalau kita pekoh mazhab Syafi'i, tapi kita tauhidnya mazhab Maturidi 20. Tapi dah kita memulai dengan 13. Sebab 13 jalanan Imam Asy'ari. Kemudian kitab ni terdahulu mengatakan dah bahawa akan mengikut jalanan Imam Asy'ari. Jadi 13. Jadi nak cari sifat 14 dalam kitab ni tak jumpa. Tak perintah tak jumpa sifat 14. 15, 16 sampai 20 tak jumpa. Sampai 13 dia berhenti. Dia berhenti 13 tinggi kepada nafsiyah, ada 1 wujud. Salbiyah ada 5, kidam bakok sampai ke wahdaniyah. Ma'ani ada 7, kudrah sampai ke kalam. Barulah digi kepada sifat maknawiyah. Yang pertama kaunuhu qadiran, yang kedua kaunuhu muridan. Adalah kaunuhu qadiran tu, tapi nak royaknya nombor 14 tak ada. Tapi sifat yang ke-14 kaunuhu qadiran ada, tapi nombor 1 semula. Ada ni. Ada sifat kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Tapi saat ni royak saat ni sifat yang ke-14 tak ada. Jadi sifat kaunuhu qadiran sifat yang pertama daripada 7 sifat maknawiyah. Lagi kau kat tu. Tu jalanan Imam Asy'ari. Tapi masyhur kitanya sifat 20. Sebut 13 tu kemungkinan akan timbul persoalan. Apa pula 13 ni? Kita daripada kecil, daripada budak lagi sifat 20. Hari ni jumpa dalam 13 pula. 13 lagi, 20 lagi, capur jadi 33. Bukan capur ni, waktu tu je. Dan sebenarnya walaupun kita dakwa, kita mengetahui dan berpegang sifat 20, tapi sebenarnya tak perlu mana sifat 20, 13 juga. Kaunuhu qadiran kadang-kadang tak tepat mana pemahaman kita sebenarnya. Mana pegangan kita bukan pegangan sifat 20 juga.
Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Apa makna? Ana ada kudrah di Allah. Tu jalanan Imam Asy'ari tu. Bukan jalanan sifat 20. Tengok dia kupas kot 20. Tapi sebenarnya bukan 20. Dia ambil Imam Asy'ari 13. Kaunuhu qadiran makna ada kudrah di Allah. Jadi ada kudrah di Allah dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah, makna dia sama je walaupun sifat lain-lain, maka tak payahlah mengetahui dan berpegang cara tafsir hak kaunuhu qadiran tu. Atau pegang dalam ijma' sudahlah. Itu jalanan Imam Asy'ari. Kaunuhu qadiran dengan makna ada kudrah di Allah. Itu jalanan Imam Asy'ari. Makna sebenarnya kita kata sifat 20, tapi yang kita pegang sebenarnya sifat 13 juga, wujud sampai ke kalam. Jadi hak muktamad 13, tapi hak masyhur 20. Dia masyhur tak mesti muktamad. Masyhur ni ma kasura qailu. Hak banyak ke sebut masyhur. Kalau dia sebut 20 timbul 20. Macam hak saya biasa misal pekoh tu lah. Kalau tanya orang lelaki majmu'ah fardu kifayah, itu pandangan dak. Itu fardu kifayah. Pandangan muktamad sunnatun muakkadah je. Sunat kuat untuk pandangan Imam Rafi'i. Fardu kifayah kan? Itu pandangan Imam Nawawi. Itu masyhur tetapi tidak muktamad. Hasil lagi pula, kalau tanya aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, katanya perempuan, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, jawabnya apa? Sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Itu dalam kitab Sabila tu. Sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Dalam kitab Sabila. Itu bukan muktamad tu, tapi masyhur dia gitu. Itu pandangan Imam Rafi'i tu. Balik pula saat ni. Hak Imam Nawawinya, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian termasuk muka dan tangan pun aurah, buka hukumnya haram. Itu pandangan Imam Nawawi. Tapi hak Tuhan Nawawi muktamad. Hak majmu'ah tadi hak Rafi'i muktamad. Tapi kalau tanya, semua kata muka bukan aurah, tangan bukan aurah. Itu pandangan dhaif tu, tapi masyhur gitu. Dan amalan kita pun gitu belaka. Gitu jelah. Pandangan Imam Rafi'i, muka dan dua tangan tidak aurah di hadapan lelaki ajnabi. Jadi kadang-kadang hak masyhur ni tidak semestinya muktamad. 20 ni masyhur tapi tak muktamad. Di contoh dia gini. Ini contoh. Kadang-kadang satu-satu madrasah, satu-satu tempat pengajian. Atau madrasah tempat pengajian. Kalau sebut kata madrasah tu nama orang ni. Jadi seolahnya madrasah tu dengan dia sinonim. Macam hak dia lah, macam hak dia seorang. Padahal yang bukanya dia pakat 2-3 guru. Contoh. Dia pakat 2-3 guru bukanya. Tapi kalau dengan masyarakat sebut madrasah ni nama ustaz ni. Ustaz ni madrasah ni sinonim. Masyhur dia. Tapi sebenarnya hak dalam 2-3 orang buka madrasah tu, hak muktamad, hak orang duk pakai sungguh, hak atas tu bukan dia. Tapi timbul nama dia. Gitu jelah. Sebab apa? Sebab kod luar kenal nama dia. Tapi kod dalam tu siapa hak ranking nombor 1? Siapakah guru hak paling yang paling berilmu, paling alim? Bukan dia, di nombor 2, hak atas tu lagi. Tapi hak luar kenal dah tu. Tak kenal, tak masyhur. Dia kita kadang-kadang. Itu pada satu madrasah. Kadang-kadang pondok lain-lain. Ni pondok. Timbullah seorang tuan guru. Masyhur dia. Tapi kalau di kalangan pondok ni, hak paling alim pondok lain. Hak paling alim pondok lain. Bukan pondok tu yang paling alim. Tapi Tuhan angkat nama dia hak timbul. Kita ingat ke? Pondok tu lah hak paling alim. Dah. Dia ada pondok lain. Tapi pondok lain ni kadang-kadang Tuhan nak uwi ke dia supaya tak sahur, jadi tak banyak gangguan. Hak tegur alim ni boleh tupu ngajar. Hak sahur ni dia boleh mengembangkan ilmu kat luar. Dia boleh ilmu kat luar. Orang luar boleh ambil manfaat.
Hak alim betul-betul ni Allah tak ambil manfaat mana? Sebab dia tak ada pergi mana-mana, hidup dalam tu je. Allah tak ambil manfaat mana? Dia ngajar, tapi besar manfaat dia lagi sebab murid-murid dia tu akhirnya akan keluar. Murid-murid dia akan keluar. Tapi hak sahur ni murid dia keluar tak sekuat hak ni. Mana Tuhan beri tu ada kelebihan masing-masing. Ada manfaat masing-masing, gitu jelah. Jadi hak ni Tuhan beri timbul nama supaya dia boleh kembang dalam masyarakat. Hak teguh alim besar ni, jadi Tuhan ada timbul nama, kalau timbul nama orang pakat gigi tak boleh nak ngajar dia nya. Akhirnya tak timbul nama, dia boleh mengajar sepenuh masa. Tapi anak murid dia balik kampung boleh buka pondok mana. Ni semua susunan Tuhan ni. Tapi kita dia alim sekali ibadah sahur. Ada. Masyhur. Macam sini. Masyhur sifat 20. Tapi hak mutamak sifat 13. Tapi sebut sifat 13, kita jadi tertanya-tanya. Jadi hak wajib kita mengetahui dan berikan cara tafsir atas dua jalan, 13 atau 20 sifat. Atas khilaf, atas berselisih pandangan yang lagi akan datang bicara khilaf ni. Mana khilafnya? Dan kau yang rajih itu kau yang pertama, dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahui atas jalan ijmal, tiada harus dinafi akan didengar ijma' kerana ia setengah daripada perkara, daripada sifat kamalah, sifat kesempurnaan. Wallahu a'lam.